Baik, untuk mengikuti berita dari Sabah, kita bersama Adrian Soidi di studio berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kerajaan Negeri Sabah merakam penghargaan dan tahniah kepada pasukan keselamatan atas kejayaan menumpaskan cubaan culik di perairan Merabung Bakapit dekat Lahad Datu malam Khamis lepas. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, keberanian dan semangat juang tinggi pasukan keselamatan itu harus dihargai dengan sokongan berterusan demi memastikan penculikan di perairan Sabah tidak berlaku lagi. Saya telah diberi taklimat ringkas oleh yang dihormati Pesuruhjaya Polis Sabah di mana ada berlakunya penculikan dua tempat. Pertama di Lahad Datu dan di Sampurna. Dan Alhamdulillah kita dapat selamatkan mangsa di Lahad Datu dan mungkin satu mangsa di Sampurna belum dapat dikesan. Beliau yang ditemui media di Kota Kinabalu mengulas insiden penculikan di perairan Merabung Bakapit dekat Lahad Datu. Dalam kejadian itu, 3 lelaki disyaki kumpulan penculik dari selatan Filipina ditembak mati dalam pertempuran bersama pasukan keselamatan ketika cuba melakukan penculikan di kawasan perairan Merabung Bakapit, Lahad Datu. Sementara itu, 2 lagi suspek yang menyerah diri telah ditahan. Kejadian turut mengakibatkan seorang anggota keselamatan daripada Batalion 14 Pasukan Gerakan Am PGA mengalami kecederaan pada bahagian kaki dipercayai terkena timbalan. Warga Jabatan Kerja Raya JKR Sabah perlu mencapai petunjuk prestasi utama KPI masing-masing bagi memastikan pelbagai program pembangunan yang dirancang Jabatan dan Kementerian Kerja Raya menjadi kenyataan. Timbalan Ketua Menteri dan juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Padin Kitingan berkata, pencapaian KPI tersebut membuktikan program pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk mendapat rakyat mencapai objektif. Beliau berucap merasmikan Majlis Makan Malam JKR tahun 2016 di Kota Kinabalu. Tan Sri Padin turut menekankan kepentingan kejayaan projek Lebuh Raya Pen Borneo yang sedang dilaksanakan. Projek tersebut penting bagi membolehkan rakyat negeri ini menikmati kemudahan pengangkutan lebih baik sekaligus meningkatkan tahap sosioekonomi. Terdahulu ketika berucap, pengarah JKR Datuk Insinyur Amrullah Kamal memberitahu jabatan itu sedang menguruskan pelan utama bagi tempoh 25 tahun bermula tahun ini hingga 2040 bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di negeri ini. Usaha memperkasa gerakan koperasi kawasan Parlimen Pensiangan akan terus dipertingkat bagi memastikan koperasi terlibat dapat memberi sumbangan lebih besar selain membantu ahli-ahlinya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata, usaha tersebut perlu memandangkan gerakan koperasi kawasan Parlimen Pensiangan itu dapat menyumbang sebanyak 3% perolehan daripada keseluruhan koperasi di Sabah. Bagi meningkatkan sumbangan mereka ini pada keseluruhannya, kerajaan mempunyai hasrat untuk menemukan beberapa petrol kios. Salah satu daripada itu ialah di Magatang, kedua di Suk dan ketiga di Nabawan, dan mungkin ada satu di Apin-Apin. Jadi Apin-Apin ini secara langsung akan menyumbangkan peningkatan sumbangan koperasi kepada performance koperasi di Sabah. Tan Sri Kurup yang juga ahli Parlimen Pensiangan ditemui pemberita selepas merasmikan program peluang-peluang perniagaan Koperasi Negeri Sabah bagi kawasan Parlimen Pensiangan Anjuran Suruhanjaya Koperasi Malaysia di Keningau. Terdapat 62 buah koperasi yang berdaftar dalam kawasan Parlimen Pensiangan dengan 9,284 keanggotaan dan memiliki modal share lebih RM300,000 serta aset berjumlah lebih RM2 juta. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Sabah Umar Sarim menyarankan masyarakat setempat agar merebut pelbagai peluang yang disediakan pihak SKM untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk.
Kita mengesyorkan ataupun meminta kepada masyarakat supaya yakin dan percaya bahawa koperasi ini merupakan satu vehikel untuk menjana pendapatan. Kita tidak semestinya menggunakan syarikat ataupun enterprise dan sebagainya, tetapi koperasi juga boleh membuat segala jenis bisnes. Dalam tempoh 11 bulan pertama tahun ini, lebih 115 buah koperasi berjaya didaftarkan di seluruh Sabah. Sebanyak 332 eskalator di seluruh negeri ini telah diperiksa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sabah menerusi operasi selamat penggunaan eskalator yang dilaksanakan sepanjang tahun ini. Dalam operasi tersebut, 4 surat arahan dan 17 notis pemberhentian serta-merta dikenakan terhadap eskalator yang gagal memenuhi aspek keselamatan. Dalam kenyataan media di Kota Kinabalu, penolong pengarah JKKP Sabah, Abdul Hadi Ismail menyatakan semua eskalator di negara ini direka bentuk mengikut piawaian antarabangsa yang dilengkapi pemasangan peranti keselamatan seperti emergency stop button, yellow demarcation line dan skirt brush di kedua-dua belah panel. Beliau juga menasihatkan orang awam terutama ibu bapa supaya mengawasi anak-anak mereka agar sentiasa berada dalam lingkungan garis kuning dan menggunakan susur pemegang selain tidak menggunakan kereta bayi dan troli semasa menaiki eskalator. Menurut Abdul Hadi, JKKP juga sentiasa memantau dan memastikan pemilik premis melantik firma yang kompeten yang diiktiraf JKKP bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan eskalator mengikut jadual ditetapkan. Dalam perkembangan lain, JKKP Sabah dengan kerjasama Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan NIOSH giat menjalankan program Ocean School di sekolah bagi memberi kesedaran tentang keselamatan di kawasan sekolah, eskalator serta persekitaran sekeliling. Masyarakat luar bandar khususnya dalam Dewan Undangan Negeri Dun Sugut diingatkan agar menjadikan agama dan budaya sebagai landasan memperkukuh perpaduan antara kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Sugut, Datuk James Ratib berkata, dua elemen berkenaan tidak seharusnya menjadi penyebab kepada persengketaan, sebaliknya menjadi elemen penyatuan melalui sikap bertolak ansur. Perpaduan serta kerjasama itu juga penting bagi memudahkan kerajaan menyalurkan infrastruktur demi kelangsungan pembangunan luar bandar. Beliau berucap merasmikan rakaman konsert mini Christmas 2016 yang dijalankan unit penerbitan TV RTM Kota Kinabalu di Dewan Kampung Basai Baru, Paitan. Rakaman ini akan disiarkan di stesen radio Sandakan FM dan TV1 pada sambutan Christmas nanti. Ia bagi memperlihat keunikan sambutan perayaan berkenaan dalam kalangan penduduk Kampung Basai Baru, Monsogit dan Kampung Dorom-Dorom yang terletak di kawasan pedalaman dalam daerah kecil Paitan. Sementara itu, Datuk James Ratib yang juga Ketua Bahagian UMNO Beluran menyatakan sebanyak 30 jalan kampung akan dibina dalam Dun Sugut pada tahun depan. Pembinaan jalan tersebut dapat memudahkan penduduk yang terdiri daripada berkebun kecil untuk menghantar hasil kelapa sawit ke kilang-kilang berhampiran. Situasi cemas yang berlaku di sekitar Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA merupakan gimmick awal bengkel latihan amal X Rampas di lapangan terbang berkenaan. Latihan amal ini yang melibatkan 160 anggota daripada kira-kira 20 agensi bertujuan merangka prosedur operasi standard SOP atau respons awal melibatkan kejadian ancaman pengganas seperti Daesh dan IS di kawasan lapangan. Menurut Ketua Penolong Pengarah Latihan Polis Diraja Malaysia PDRM, Datuk Ramli Muhammad Yusof, latihan tersebut dapat menyelaras koordinasi antara semua agensi kerajaan untuk menangani kejadian tersebut sebagai langkah kesiapsiagaan. Objektif utama latih amal exercise X Rampas ini adalah untuk menggemblengkan kolaborasi kita di antara semua agensi-agensi kerajaan dan juga agensi aviation industry, MAB, DCA dan sebagainya untuk sama-sama menangani sesuatu insiden yang sekiranya berlaku
supaya kita dalam keadaan kesiapsiagaan yang maksimum. So drill ataupun latihan amal ataupun exercise umpama ini adalah sangat penting untuk kesemua. Datuk Ramli bercakap demikian kepada pemberita RTM dalam sesi taklimat berkenaan. Terdahulu, Pengurus Besar Malaysia Airport Holding Berhad, Muhammad Suhaimi Abdul Mubin yang ditemui berharap latihan yang dijalankan itu dapat memastikan agensi terlibat sentiasa bersiap sedia. Kita memang dalam keadaan bersedia dah. Cuma dengan ada latihan ini, kita akan lebih bersedia lagi untuk menghadapi apa-apa ancaman. Hari ini kita akan buat latihan dan latihan ini penting kerana dalam latihan kita tidak mahu dalam krisis sebenar, minta maaf ya, dalam krisis sebenar kita tidak mahu adanya krisis within the crisis. Itu yang paling penting. Sebab apa? Masa dalam krisis kita tidak berupaya menghadapi krisis lagi sebab masa, tenaga yang diperlukan tidak perlu dibazirkan kerana kita berkrisis dalam krisis. Itu yang saya rasa perlu ditekankan di sinilah. Sehubungan itu, orang ramai diminta tidak panik dengan latihan 2 hari berkenaan yang turut melibatkan gimik letupan dan pergerakan ambulans serta kenderaan pasukan keselamatan. Seterusnya, kita ikuti diari hari ini. Pada pukul 9.30 pagi ini, berlangsung majlis perasmian Festival Kerja Skim Latihan 1 Malaysia SL1M Sabah 2016 di Pusat Latihan Rela Negeri Sabah, Kampung Gayang Tuaran. Pada masa sama, akan diadakan program Ramah Mesra bersama rakyat di Dewan Kampung Menunggang, Kuala Penyu. Sementara itu, pukul 10.30 pagi, berlangsung majlis perasmian Pesta Kubis 2016 di Pekan Kundasang, Ranau. Akhir sekali, pada pukul 2 petang, pertandingan akhir Sirah Nabi Adikku 2016 bertempat di Dewan DSP Haji Muhammad Dun Banir Beaufort. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Adrian di RTM Kota Kinabalu.